Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Jumpa lagi hari ini. Kita nak komen sikit isu yang sedang hangat, iaitu baru berlaku telah dikabarkan pada 27 hari bulan Ahad, KPM telah diarahkan oleh Perdana Menteri kita. Apa arahannya? Tunggu selepas ini. Berita Metro 27 hari bulan Mac 2021, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberi arahan yang jelas kepada Menteri Kanan Pelajaran, Menteri Kanan Pendidikan kita, iaitu pendigitalan pendidikan. Okey, anda harus baca berita ini. Antara kandungan berita ini, yang itu kita nak tahu proses, kata Perdana Menteri, proses pendigitalan bidang pendidikan perlu disegerakan. Saya highlight kat situ, perlu disegerakan. Perdana Menteri telah berkata, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sudah diarahkan untuk melaksanakan arahan ini. Poin yang ketiga dia katakan, tujuannya adalah untuk mengupayakan pelajar dan guru. Okey. Seterusnya, poin seterusnya saya nak ambil daripada berita yang you all baca pada 7 bulan ini ialah kita mungkin mendapat bantuan atau kerjasama daripada Putera Mahkota Arab Saudi, iaitu yang akan membantu kita. Saya tak pasti, tak ada detail bantu kewangan atau bantu daripada kepakaran. Cuma saya nak sebutkan di sini ialah kita sebagai guru harus mula bersedia. Ibu bapa harus mula bersedia. Pegawai-pegawai di KPM harus mula bersedia. JPN, PPD harus mula bersedia. Pendigitalan yang akan dilakukan ini, saya agak dalam masa 5 tahun akan datang, bukan sekadar untuk melahirkan bahan-bahan dalam YouTube, bukan sekadar untuk melaksanakan Google Classroom ataupun Google Meet. Malah lebih dari itu, ia haruslah bersifat terancang. Dan pada ketika itu saya rasa, saya agak, pada hemat saya, kurikulum atau pendidikan di sekolah masing-masing harus sekurang-kurangnya ada, dia orang mesti ada, kita mesti ada satu sistem LMS sendiri, Learning Management System yang tersendiri. KPM mungkin akan keluarkan satu data center di mana LMS itu di situ, tapi sekolah harus ada LMS ini sebab setiap murid di sekolah, setiap pelajar di negeri masing-masing berbeza upayanya. So kalau kita hanya bergantung dengan satu sumber, iaitu di sumber yang mungkin akan dikeluarkan oleh KPM, maka dia tak akan suit dengan kita punya murid. So saya andaikan bahawa 5 tahun akan datang, sekolah telah patut mula ada LMS sendiri. Contohnya mungkin akan guna jumlah LMS, atau mungkin akan guna WordPress LMS, atau mungkin akan guna Moodle LMS. Saya tak pasti, tapi tanggungjawab kita harus mula bersedia. Okay? Sebab Google Classroom, video daripada YouTube dah tak cukup lagi, dah kurang relevan lagi, kurang dapat digunakan dengan krim untuk melahirkan, untuk suit kita punya student dekat sekolah. That's why saya katakan di sini, satu perkembangan yang baik untuk pendidikan, sebab kita dah mula melangkah ke era abad ke-21. Kita pun dah buat LA21 semua tu, okay? Tapi itu tak cukup. Bagi anda, jika anda guru yang akan pencen dalam tahun 2021 ni, mungkin anda boleh berasa lega kerana benda tu takkan berlaku secara secepat tahun 2021, tapi dah mula berlaku, cuma takkan berlaku sepenuhnya pada tahun 2021. Ini andaian saya, okey. Ini adalah pendapat peribadi saya. Tapi anda yang lambat lagi pencen, terutama guru muda, guru yang akan pencen 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang lagi, anda kalau tak mengikuti perkembangan,
kalau anda tak upgrade skill anda, kalau anda reluctant dengan apa yang berlaku, anda antara orang yang akan ketinggalan. Begitu juga ibu bapa. Tapi saya nak bagi tahu, tak cukup dengan guru-guru saja yang aware. Pegawai di JPN, pegawai di PPD, pegawai di KPM harus sama-sama berkembang dengan teknologi ini. Kita tak mahu bahawa nanti berlaku pegawai KPM, pegawai JPN, pegawai PPD turun ke sekolah minta guru buat macam-macam, tapi mereka sendiri tak kompeten. Pegawai JPN sendiri tak tahu teknologi itu, tak tahu nak buat macam mana, how to do it. So kita tak mahu itu berlaku lagi. Dan saya rasa pasti KPM juga tidak akan mahu benda ini berlaku. Mesti walk the talk. Pegawai KPM, pegawai JPN, pegawai PPD harus lebih mahir daripada guru di sekolah. Sebab mereka yang akan memantau, mereka yang akan memberi taklimat, dan mereka juga akan memberi kursus kepada guru-guru ini. Okey? Satu. Yang keduanya, saya rasa, pendapat saya, KPM akan melaksanakan berbagai pendekatan dan kursus untuk upskill guru-guru. Tapi guru-guru sebagai individu yang bertanggungjawab tak cukup hanya menunggu kursus-kursus yang bakal dianjurkan oleh JPN dan PPD. Guru-guru harus mencari ilmu sendiri dalam melaksanakan PDP secara online, secara digital. Okey? Banyak sangat ilmu sekarang, cari. Okey. Ramai mungkin orang akan bertanya, mana mungkin berlaku sebab internet belum ada di semua tempat, masih ada lagi murid-murid yang tak ada device. Perkara itu jangan dikhawatirkan, jangan difikirkan, kerana itu adalah tanggungjawab KPM. Dalam berita ini disebut bahawa kerajaan sedang menyediakan prasarana. Pertama, infrastruktur internet akses telah mula di-upgrade di setiap kawasan. Kedua, hardware telah mula difikirkan pembekalannya. Ini yang dikabarkan dalam berita Metro yang dicakap sendiri atau dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menteri kita. You akan tahu, apabila Perdana Menteri bercakap, itu adalah punca kuasa kepada KPM, JPN dan PPD untuk melaksanakannya. Saya anggarkan dalam masa 5 tahun, benda ni akan full swing. Bermula dari ini, benda dah mula buat. Full swingnya saya rasa dalam 5 tahun, sebab bajet semua tu pasti akan melibatkan rancangan Malaysia. So semua tu bajet akan turun dari setiap dia akan dibentang oleh dalam parlimen. So itu bukan alasan atau itu bukan masalah kita. Masalah kita para guru, masalah anda, masalah saya para guru. Hari ini kita harus bersedia untuk menyahut cabaran ini. Sebab benda ni takkan bergantung lama dengan teknologi lama. Seperti yang saya ulas tadi, tak cukup dengan sekadar melaksanakan video melalui YouTube, tak cukup dengan sekadar melaksanakan video ataupun Meet atau Google Classroom. Sebab pendigitalan pendidikan haruslah bersifat terancang. Ia harus ada konten dan kurikulumnya. Ia harus ada sumber pentaksiran dan penilaian. Maknanya mungkin quizzes, mungkin bentuk assessment. Yang mana sebab itu saya sebut tadi, LMS pasti akan digunakan dengan lebih drastik lagi, dengan lebih kukuh lagi, okay? Dengan lebih agresif lagi. So anda dan saya sebagai guru, saya rasa perlu dah bergerak sekarang, okay? Perlu mencari-cari dan melihat-lihat bagaimana kita laksanakan di sekolah, bagaimana kita laksanakan sistem LMS. Orang-orang pegawai-pegawai ataupun guru-guru di sekolah yang memegang data, yang memegang portfolio sebagai guru bestari atau guru IT, tak kira sekolah menengah, sekolah rendah, harus mula melihat-lihat bagaimana nak install LMS di sekolah. Okey, paling senang saya cakap tadi, mungkin kita akan guna WordPress LMS, sebab itu antara yang paling senang, ataupun Joomla. Kalau anda hebat lagi, anda mungkin boleh pergi ke Moodle. So, itu saja yang ingin saya beritahu. Kita dah mula akan bergerak. Saya harap tidak ada yang ketinggalan. Anda guru-guru baru harus catch up benda ni. Guru-guru lama jangan tertinggal. Dan jangan lupa
tanggungjawab kita. Mau tak mau, kita akan bergerak ke depan. So kalau anda tak bergerak, anda akan ketinggalan. Dan jangan lupa, kita ada exit policy. Exit policy itu membolehkan kerajaan untuk mengambil tindakan kepada kita jika kita ingkar dengan perintah kerajaan. Benda ni akan menjadi besar. Target saya 5 tahun akan datang. So, saya rasa patut kita berbuat sesuatu sekarang. Bye-bye. Assalamualaikum. Komen